Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, untuk kelas hari ini kita nak belajar mengenai sistem pengangkutan dalam organisma. Cikgu nak intro sikit saja mengenai pengangkutan, introduction pengangkutan lah. Okey, untuk yang ni awak perlu rujuk buku teks muka surat 81. Okey. So bila belajar ni awak akan tahu apa tu sistem pengangkutan, apa tu fungsi sistem pengangkutan lah. Okey, apa yang nak diangkut? Kenapa kena ada sistem pengangkutan? So, nak tahu semua ni boleh rujuk muka surat 81. Tapi kalau dengar video cikgu hari ni pun boleh juga. Okay? So, sebenarnya apa fungsi sistem pengangkutan? Fungsi sistem pengangkutan dalam badan tau. Kalau macam bukannya pengangkutan kereta tu apa, tu maksudnya samalah nak mengangkut sesuatu. So, ni dalam badan kita. Fungsi sistem pengangkutan adalah untuk membawa masuk bahan yang diperlukan. Okey, bahan, kalau tengok buku teks, bahan keperluan sel ke dalam badan organisma. Organisma tu siapa? Kita lah. Manusia, haiwan dan sebagainya, benda hidup. Dan menyingkirkan bahan yang tidak diperlukan. Bahan yang tidak diperlukan namanya bahan kumuh. Okey, daripada badan organisma ke persekitaran luar. Maksudnya kalau inilah organismanya, okey, apa yang diperlukan akan diangkut, apa yang tak diperlukan akan keluarkanlah, disingkirkan. Okey, bahan kumuh tu. Alright. So sebenarnya awak ingat lagi tak dulu awak belajar ada organisma ringkas dan organisma kompleks. Organisma ringkas seperti organisma unisel, iaitu contohnya ameba lah. Okey, organisma kompleks seperti kita, manusia. Okey. Organisma unisel. Sistem pengangkutan organisma unisel ni contohnya dia perlukan oksigen dan nak singkirkan karbon dioksida. Okey, cikgu lukis kat sini supaya awak tak confuse. Okey, kalau organisma unisel, dia satu sel sahaja. Jadi kalau dia perlukan sesuatu, contoh oksigen tu meresap masuk je. Dia tak perlukan salur darah macam kita. Okey. Kalau nak singkirkan karbon dioksida, dia disingkirkan sahaja macam tu. Okey, so maksudnya organisma ringkas seperti organisma unisel ni dia tiada sistem pengangkutan yang khusus. Okey, berbeza dengan organisma kompleks. Organisma kompleks ada sistem pengangkutan yang khusus. Okey, macam cikgu cakap tadi, bahan keperluan untuk organisma ringkas bahan keperluan dibawa masuk dan bahan kumuh disingkirkan secara oksigen ni dia nak masuk dalam badan dia ni melalui kaedah apa? Dia tak perlu tak perlu diangkut lah. Dia hanya masuk melalui resapan. Okey, melalui membran sel. Okey, ini membran sel kan nak belajar dulu. So oksigen dia nak masuk melalui resapan, dia akan meresap masuk. Karbon dioksida pula nak keluar daripada sel ni, dia meresap keluar. Itu sahaja, mudah sahaja. Okey. Bahan keperluan dibawa masuk dan untuk organisma kompleks pula, bahan keperluan dibawa masuk dan bahan kumuh disingkirkan secara perlahan dan tidak menyeluruh. Kerana apa? Dia perlahan-lahan sebab kita ni organisma ni dalam badan kita ni, dalam ni dekat tangan, dekat kaki, dekat tangan, dekat kepala kita ada banyak sel. Okey, ada banyak sel, ada banyak jenis sel. Jadi sebabkan kita ada banyak sel, okey, bahan keperluan dibawa masuk dan disingkirkan secara bahan kumuh disingkirkan secara perlahan, tidak menyeluruh. Kenapa? Kerana isi padu organisma yang kompleks. Yang banyak sel ni, yang kompleks ni adalah besar. Isi padu kita besar. Isi padu yang ni adalah kecil. Okey. Okey, tu beza sistem pengangkutan organisma unisel dan sistem pengangkutan organisma kompleks. Okey, yang ni boleh rujuk buku teks. Selain daripada cikgu cakap tadi contoh oksigen dan karbon dioksida kan. Okey. So, dah boleh tulis kat sini. Apakah bahan keperluan sel? Okey, bahan keperluan sel ialah oksigen. Cikgu sebut tadi nak singkirkan karbon dioksida. Ingat tu, semua pun organisma hidup dia akan perlukan oksigen, dia akan singkirkan karbon dioksida. Selain daripada tu, apa lagi yang diperlukan? Kalau kita bahasa pasarnya makanan, tapi pelajar sains jangan sebut makanan. Sel dia bukan perlukan makanan, dia perlukan nutrien. Okey? Okey, yang dikumuhkan, yang dibuang urea seperti peluh, air kencing, okey? Yang ada dalam peluh dan air kencing tu urea, okey?
dan air. So, bila belajar hari ni, awak kena tahu apa kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma ni. Okey, apa kepentingan dia? Sistem pengangkutan membekalkan bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga melalui proses. Okey, proses menghasilkan tenaga ni, proses apa? Proses, awak belajar bab 2, proses respirasi sel. Okey, cukup untuk introduction. Dia tak nak pergi lama-lama sebab nanti takut apa? Awak ni, setakat ni faham Okey, kita ulang balik introduction kita. Okey, tadi kita belajar perbandingan sistem pengangkutan organisma ringkas dengan organisma kompleks. Okey, organisma ringkas tiada sistem pengangkutan khusus, manakala organisma kompleks ada sistem pengangkutan khusus. Sekejap lagi kita tengok. Okey, bahan keperluan dibawa masuk dan disingkirkan melalui resapan. Macam ni tidak menyeluruh, kompleks tidak menyeluruh Yang ni cikgu nak awak ingat ni. Sel perlukan oksigen. Sel akan kumuhkan karbon dioksida. Yang lain ni kena ingat juga. Selain oksigen, sel perlukan nutrien. Sel juga akan kumuhkan urea dan air. Semua ni untuk apa? Okey, untuk membekalkan bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien untuk apa? Untuk menghasilkan tenaga melalui proses apa? Proses respirasi sel. Okey, proses respirasi sel. Alright. So, sebenarnya hari ni nak sistem pengangkutan yang khusus tu untuk organisma kompleks kita panggil sebagai sistem peredaran darah lah. Okey. Cikgu bagi contoh sistem peredaran darah manusia. Awak kenal ini organ apa? Ini ialah jantung. Betul. Ini ialah jantung. Dah tulis kat situ tu jantung. Okey. Jantung ni apa fungsi dia? Dia mengempam darah ke seluruh badan. Okey. Sistem peredaran darah manusia ni melibatkan peredaran darah yang dipam oleh satu organ yang dikenali sebagai jantung. Dia pam ke mana? Ke seluruh badan. Dan salur darah sekeliling dia ni iaitu arteri. Nanti yang warna merah ni arteri. Okey, kapilari. Okey, kapilari ni yang kecil-kecil ni, kapilari dan vena. Okey, tak apa nanti kita pergi detail. Okey, kalau dalam buku tu ada tengoklah. Arteri ni dia warna merah sebab dia bawa darah beroksigen. Okey, manakala vena ni diwarnakan dengan warna gelap ni atau biru kerana dia membawa darah terdioksigen. Walau bagaimanapun, ada arteri yang membawa darah tidak beroksigen atau darah terdioksigen dan ada vena yang membawa darah beroksigen. Nanti kita pergi lebih lanjut lah. Okay, so ini cikgu nak kenal ke awak sistem peredaran darah manusia. Okay. Alright, seterusnya. Ni tadi muka surat 85, sekarang muka surat 86. Kita bedah buku lah kita bedah buku. Okey, ini jantung awak. Okey, ini jantung awak, ini jantung cikgu, ini jantung manusia. Okey. So, apa yang ada pada jantung? Okey, lepas kelas ni cikgu nak pertama sekali awak kena lukis jantung ni dalam buku awak besar-besar dan labelkan. Lukis cantik-cantik. Okey, apa? Jom kita pergi kepada bahagian-bahagian jantung. Sebelum tu tengok petunjuk ni. Yang warna merah menunjukkan darah beroksigen. Maksudnya darah tu kaya dengan oksigen. Yang warna biru ni maksudnya darah terdioksigen. Maksudnya dia kaya dengan karbon dioksida. Okey? Okey. Okey, ini bahagian yang ada 3 salur ni namanya aorta. A-O-R-T-A. Aorta lah. Terpulang lah nak sebut macam mana. Yang penting ejaan awak betul. A-O-R-T-A. Okey, sebelum tu cikgu lupalah. Cikgu nak ingatkan jantung kita ni ada 4 ruang. Iaitu 2 atrium, 2 ventricle. Awak tengok ni. Senang nanti bila awak buat ni jantung, awak kena ingat dia ada 4 bilik. Bahagian bilik ni kita panggil atrium. Okey. Atas ni pun atrium. Bawah ni ventricle. Ini pun ventricle. Cuma nak bezakan macam mana? Bila awak tengok lukisan jantung, awak kena bayangkan, jangan bayangkan jantung awak. Nanti awak akan sebut sebelah ni sebelah kiri, ini sebelah kanan. Awak kena bayangkan jantung orang yang berhadapan dengan awak, orang yang menghadapkan awak. Okey, sebelah ni kita panggil kanan. Okey. Kiri. Cikgu dah cakap, cikgu silap. Kiri. Sebelah ni kita panggil kanan.
Okey. Jadi macam mana nak baca dia? Ini atrium kiri. Ini ventricle kiri. Okey. Ini atrium kanan. Bawah ni ventricle kanan. Okey, let's go to the picture lah. Okey. Bayangkan ni pembahagian dia, septum dia. Okey. Ni septum. Betul Pembahagian ni septum namanya. Okey. Lepas tu bahagi dia macam ni. Bahagi dia macam ni. Okey, ingat tadi kita buat tadi? Ini belah apa? Kiri ke kanan? Kita tengok, bayangkan orang yang menghadap awak tu. Okey, ini ialah sebelah kiri. Ini ialah sebelah kanan. Bahagian atas dua ni kita panggil atrium. Jadi ini ialah bahagian atrium kiri. Ini ialah bahagian atrium kanan. Atrium bersambung dengan bahagian bawah dia ni. Nampak aliran bawah ni? Ini kita panggil ventricle. Okey. So, kalau atas atrium kanan, bawah ventricle kanan. Kalau atas atrium kiri, bawah ialah ventricle kiri. Okey, boleh? So, kita dah belajar aorta, atrium kiri, ventricle kiri. Okey. Atrium kanan, ventricle kanan. Okey. Dan seterusnya kita nak belajar dia jantung ada injap tau. Dia ada pintu yang memisahkan bilik-bilik jantung ni. Ataupun bahagian yang memisahkan bilik jantung. So, ada 3 injap. Okey, 3 injap. Yang memisahkan atrium kanan dengan ventricle kanan. Nama injap ni ialah injap tricuspid. Okey, tricuspid. Okey. Yang memisahkan atrium kiri dengan ventricle kiri, nama injap ni ialah injap bicuspid. Okey, lepas tu yang memisahkan ventricle dengan bahagian arteri pulmonari ni, bahagian atas ni. Okey, yang ni ialah injap sabit. Yang ni ialah vena pulmonari ni, yang memisahkan dia ialah injap sabit juga. Dua-dua ni yang pergi, yang maksudnya aliran darah daripada ventricle kanan ke ventricle kiri ke, semuanya akan melalui injap sabit. Okey. Cuma bicuspid dengan tricuspid kena beza. Bicuspid atrium kiri dengan ventricle kiri. Tricuspid atrium kanan dengan ventricle kanan. Okey. Okey, sekarang ni pulmonari kan tadi dah sebut. Sebenarnya pulmonari ni menunjukkan, mana satu lagi pulmonari ni? Vena pulmonari, arteri pulmonari. Pulmonari ni menunjukkan paru-paru ataupun peparu. Maksudnya kalau vena pulmonari, vena pulmonari dia membawa darah dari paru-paru ke jantung, Tapi arteri pulmonari membawa darah dari jantung, ni paru-paru kan, ke paru-paru. So, sambungan salur darah ke paru-paru atau dari paru-paru, belakang dia mesti ada perkataan pulmonari. Okay, sebenarnya cikgu nak sambung lagi, tapi cikgu rasa dah cukup lama dah ni. Okay. Jadi tak apa, yang sambungan tu nanti kita akan baca balik lah. So, lepas kelas dengan cikgu ni, cikgu nak kalau boleh awak boleh lukis dan label. Okay, lukis dan label jantung ni. Okay. Okay, let's go to lukisan ni lagi. Ulang kaji sikit, kita ada 1 minit lagi insya-Allah. Okay, awak nampak ni dia punya flow dia. Okay. Masih ingat kan? Bahagian ni namanya atrium kiri. Atrium kiri, dia perlu lalui injap bicuspid. Okay, injap bicuspid. Barulah darah beroksigen tu boleh masuk. Okey, boleh masuk ke ventricle kiri. Sebelum dari atrium kiri, darah tu sebenarnya datang daripada vena pulmonari. Maksudnya datang dari paru-paru, masuk ke jantung, masuk ke atrium kiri, lalu injap bicuspid, masuk ke ventricle kiri, lalu dekat injap sabit dan keluar melalui aorta, pergi ke seluruh badan. Okey. Manakala dia dah pergi ke seluruh badan, dah berlaku pertukaran gas kepada kapilari darah tu, dah oksigen dah jadi tukar kepada karbon dioksida. Okey, darah yang kaya karbon dioksida tadi akan masuk semula melalui vena cava. Okey. Vena cava ni maksudnya daripada badan lah. Okey, vena cava masuk ke mana dulu? Dia mesti masuk ke atrium dulu, tapi atrium kanan. Okey, darah kaya karbon dioksida atau darah terdioksigen tadi masuk ke atrium kanan, keluar melalui injap
Injak apa? Tricuspid. Okey. Masuk ke mana? Masuk ke ventricle kanan. Melalui ventricle kanan, dia akan lalu kepada injak sabit. Keluar pergi kepada arteri pulmonari. Okey. Arteri pulmonari ni maksudnya darah ni dari jantung, okey, membawa darah tinggi karbon dioksida ataupun darah terdioksigen dari jantung ke paru-paru. Dekat paru-paru nanti, walaupun awak tak nampak kat sini, dia akan berlaku pertukaran gas. Sebab itulah darah ni daripada kaya CO2 menjadi kaya oksigen. Lepas tu masuk balik kat sini. Okey, keluar pergi ke seluruh badan, berlaku lagi pertukaran gas kat sini. Okey, masuk balik kat sini. Okey. So cikgu hari ni cikgu tak dapat nak sebut banyak sebab kita kesentukan masa. Cuma cikgu nak awak boleh lukis dan label dahulu. Kalau ada masalah, jangan lupa kontak cikgu lah. Okey. Okey, ni boleh baca function dia cikgu dah sebut semua tadi. Tapi kalau awak nak lebih detail, awak bacalah. Okey. Jangan lupa lukis dan label. Assalamualaikum.